Hai semua rakan sekeluarga media. Baru-baru ini, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada bagi satu bayangan yang agak menarik. Beliau sebut tentang satu bentuk hadiah atau kelonggaran khas yang sedang dirangka untuk anak-anak muda kita. Dan menjelang 31 Ogos tahun ini, saya akan ada satu dua pengumuman penting bagi negara. Kemudian saya akan ke Kuching 16 September, Hari Malaysia. Jadi 30 Ogos malam, satu pengumuman, beberapa kelonggaran. Saya ambil kira juga tuntutan anak muda. Kemudian 16 September, kemudian awal Oktober belanjawan tahun ini. InsyaAllah saya dengar, saya teliti, ada keupayaan, kita akan lakukan yang sebaiknya, terutama bagi anak-anak muda. Macam yang dinasihatkan oleh PM, kita kena bersabar sikit. Inisiatif dan kelonggaran kerajaan ni takkan diumumkan sekaligus dalam satu masa. Ia dirancang untuk dibentangkan secara berperingkat sepanjang tahun 2026. Boleh tandakan dalam kalender ada 3 tarikh penting. Pertama, 30 Ogos 2026. Pada malam ambang merdeka itu, fasa pertama kelonggaran ini akan mula dikongsikan kepada umum. Tarikh kedua, 16 September 2026, sempena sambutan Hari Malaysia di Kuching akan wujud pengumuman susulan. Dan akhir sekali, pada awal Oktober 2026, semasa pembentangan Belanjawan 2027, segala perincian inisiatif ini akan dimuktamadkan sepenuhnya. Ini soalan yang paling selalu berlegar dan ditanya oleh masyarakat. Adakah kelonggaran ini nanti melibatkan pemberian duit tunai secara langsung kepada anak-anak kita? Berdasarkan fakta rasmi setakat ini, perkara itu masih belum dapat dipastikan. Kerajaan masih belum mengiyakan atau menafikan tentang bantuan tunai ini. Fokus utama secara rasmi buat masa sekarang lebih tertumpu kepada sokongan sistemik seperti sediakan modal perniagaan dan sistem perlindungan kebajikan tadi. Sama ada akan wujud bantuan tunai khusus, kita kena tunggu dengan tenang pengumuman rasmi pada tarikh-tarikh yang saya sebutkan sebentar tadi. Kami amat memahami bila ada desas-desus polisi baharu, kadang-kadang isi rumah mula rasa risau. Adakah bantuan bulanan yang kita tengah terima sekarang ni akan terjejas? Anda tak perlu risau sama sekali. Program bantuan sedia ada, khususnya sumbangan tunai rahmah atau STR, tetap akan diteruskan seperti biasa. Aliran pembayarannya tak akan terganggu dan akan berjalan lancar ikut jadual asal kerajaan. Jadi, bagi keluarga anda yang bergantung kepada bantuan STR ini untuk tampung perbelanjaan harian, anda boleh tarik nafas lega. Kelangsungannya terjamin. Mesti ramai yang tertanya-tanya dalam hati kan? Ini sebenarnya macam mana ya? Waktu sesi temu Anwar baru-baru ini, Perdana Menteri nyatakan hasrat kerajaan yang memang ambil berat tentang kebajikan golongan belia. Tapi suka saya ingatkan, tak ada janji bulan bintang atau janji sensasi kat sini. Apa yang dirancang adalah bantuan secara berfasa untuk menyokong mereka bina tapak kehidupan. Secara asasnya, kelonggaran ini fokus kepada 3 kumpulan utama, kebajikan anak muda secara umum, usahawan dari kalangan graduan dan tak dilupakan anak-anak kita yang bekerja dalam sektor ekonomi gig. Kita tengok sikit tentang kelonggaran pinjaman Tekun Nasional yang membuka peluang perniagaan untuk para graduan. Inisiatif ini memang sangat dekat di hati sesiapa saja yang ada anak yang baru tamat pengajian dan ada niat nak berdikari dengan cara berniaga. Selalunya, cabaran utama adalah modal. Sebelum ini, kalau kita nak mohon pembiayaan perniagaan daripada agensi Tekun Nasional, syarat lama agak ketat. Pemohon wajib ada rekod perniagaan yang dah lama beroperasi. Bayangkan macam mana graduan baru nak ada rekod ni kan? Jadi, kali ini menerusi syarat baharu, kerajaan rancang nak longgarkan syarat ketat tu. Tujuannya hanyalah satu, iaitu nak bantu mudahkan anak-anak kita yang baru tamat pengajian ni dapat suntikan modal dan mula berniaga tanpa perlu lalui proses birokrasi yang memeningkan. Sekarang kita masuk bahagian ketiga pula, iaitu perlindungan segim untuk pekerja gig demi keselamatan sosial mereka. Kepada mak ayah yang ada anak-anak yang kuat berusaha bawa Grab, Foodpanda atau kerja e-hailing lain kat luar sana, topik ini sangat penting dan pasti melegakan hati anda. Pernah dengar SEJIM? SEJIM ini adalah singkatan untuk Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia. Fungsi utama dia memang ditubuhkan khusus untuk jaga dan perkukuhkan perlindungan sosial dan kebajikan pekerja ekonomi gig. Kita sedia maklum, kerja bawa motor atau kereta hari-hari atas jalan ni sangat tinggi risikonya. Jadi, SEJIM ini ditubuhkan supaya anak-anak kita yang bekerja keras tu dapat pembelaan, advokasi dan jaringan keselamatan sosial yang sewajarnya demi kelangsungan hidup mereka.
Sebagai rakan sekeluarga anda di sini, kami rasa sangat bertanggungjawab untuk ingatkan perkara yang sangat krusial ini. Biasanya, asal kedengaran saja pengumuman tentang bantuan kerajaan, pasti akan ada pihak skamer yang cuba ambil kesempatan. Pesanan ikhlas kami, tolong berhati-hati. Jangan sesekali kongsikan nombor akaun bank, nombor OTP, kata laluan atau maklumat kad bank anda kepada pihak yang tak dikenali. Ingat pesanan ini, pihak kerajaan dan pihak bank tak akan sama sekali hubungi anda secara peribadi melalui panggilan telefon atau SMS semata-mata nak minta maklumat sensitif macam ni. Langkah paling selamat kalau nak semak apa-apa pun sentiasa rujuk portal dan saluran maklumat rasmi kerajaan sahaja. Baik, jika anda rasa penerangan santai hari ini beri manfaat, kami sangat berbesar hati kalau anda sudi tekan butang like, kemudian subscribe ke saluran sekeluarga media ini. Sila kongsikan penerangan ini dengan keluarga anda supaya kita semua dapat maklumat yang sahih dan terus dilindungi. Ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian. Kami sekeluarga media sentiasa ada di sini untuk anda. Saya ingin bertanya satu soalan. Apakah langkah kerajaan untuk menjamin kebajikan dan keselamatan kewangan buat belia yang terlibat dalam ekonomi gig? Terima kasih. Baik, apa yang tanya soalan susah awal-awal ni? Tak kesian. Okey, tadi saya umumkan di sidang bersama dengan anak-anak yang terlibat dalam TikTok dan perniagaan kecil-kecilan tentang pertama kita ada Suruhanjaya Gig, keduanya sekarang ini kita perkenalkan undang-undang mengenai perniagaan kecil-kecilan yang baru ini. Kita akan, saya dah minta Menteri Amizan siapkan tahun ini juga. Dia ini satu lapangan yang baru. Undang-undang yang ada tu kadang tidak relevan. Jadi apa yang kita lakukan umpamanya, bagi kerja gig ada yang kalau perlu minyak, kita dah turunkan harga minyak. Walaupun masih orang tak puas hati kerana dia rasa untuk pemandu-pemandu apa dia panggil? E-hailing ni, P-hailing tak cukup. Itu saya sedang meneliti balik. Tapi janganlah kita nafikan bahawa harga minyak di Malaysia ni mungkin di antara yang paling murah di dunia. Ya. Tapi kadang-kadang orang kritik dia padam itu. Dia kata Anwar janji turun harga minyak. Seolah saya tak turun. Turun harga minyak paling rendah di dunia. Dan tahu berapa kosnya sekarang yang kita tanggung kerajaan? Hampir 45 bilion ringgit satu tahun. Ini kenyataannya yang dihadapi oleh seluruh dunia. Ini bukan alasan untuk saya mengelak daripada membantu. Kerana anak-anak ini mesti di perumahan. Tadi dicadangkan banyak anak-anak yang lulus universiti nak mula perniagaan. Dia kena tunggu 3 tahun. Dia nak dapat pinjaman tekun. Dia kena ada rekod. Tapi keadaan dah berubah. Ya. Jadi sebab itu kita akan permudahkan. Jadi saya hanya boleh sebut di sini, saya akan dengar, minta beberapa pandangan lain dikemukakan dan menjelang 31 Ogos tahun ini, saya akan ada 1-2 pengumuman penting bagi negara. Kemudian saya akan ke Kuching 16 September, Hari Malaysia. Jadi 30 Ogos malam, satu pengumuman, beberapa kelonggaran. Saya ambil kira juga tuntutan anak muda. Kemudian 16 September, kemudian awal Oktober belanjawan tahun ini. InsyaAllah saya dengar, saya teliti, ada keupayaan, kita akan lakukan yang sebaiknya, terutama bagi anak-anak muda.